Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berkongsi cara mengguna bukulah ni buku Bacalah Sayangku 1 sesuai untuk program Linus, dan kita memastikan kita pandai membaca dengan mudah. Di muka surat hadapan ada panduan guru dan ibu bapa cara kita menggunakan buku ni. Step yang pertama, kita pastikan murid tersebut tahu huruf vokal. Yang kedua, kita fokus kepada suku kata terbuka. Yang ketiga, barulah kita melompat kepada membaca petikan. Pada awalnya, kita fokuskan anak murid kita, anak murid saya lah, actually anak tuan-tuan dan perempuan, tahu macam mana bunyi vokal tu. A, A, I, I, Sebenarnya huruf I kita boleh abaikan. Maksudnya dia tak perlu tahu lagi e-tailing ke, e biasa ke. Janji dia tahu it's okay. Cukup. Kita tak nak bebankan anak murid tu. Dia tahu i, dah okey dah. Nanti dia sendiri akan lihat gambar. Dia akan sesuaikan huruf i mana yang dia nak guna. I, ke, i, ke. Okey. So, seterusnya I, O, U. Okey, yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan ialah bahagian ini. Kita jangan tekankan murid tu baca daripada atas sampai ke bawah. Sebenarnya buku Bacalah Sayang ni, Bacalah Sayang ni kita menggunakan sistem macam ni. Mula-mula dia ada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5. Kita cuba jalan bahagian atas dulu. Yang kereta api dahulu. Ya. B, B. Ni yang ni kita sebut B besar. B kecil. B, B. Ya, kita masukkan sekali bunyi foniknya. Jadi kita dah tahu B, B. B bunyinya B. B besar. B kecil. B, eba. B, ibe. B, ibe. B, IB. B, obo. B, yubo. Kita cuba sebutkan, ajarkan dia bunyi daripada depan hingga ke belakang, bunyikan bunyi ejaan tersebut. Ba, be, be, bi, bo, bu. Sebenarnya bahagian ni tak apa, dia terbalik-terbalik pun tak apa. Nak be ke, be ke, jangan marah murid tu. It's okay. Janji dia bunyi. Yang pastikan ba, be, be, bi, bo, bu. Ya, saya tekankan lagi sekali bahagian i ni abaikan. Janji dia bunyi-bunyi gitu. Okay, step yang pertama tu kita memang jalan kereta api saja. Dah sudah sini, kita lompat ke belakang. Kita jalan kereta api ni lagi. Kereta api, dah. Ejaan suku kata ni yang dulu terbuka ni, kereta api. Sampai huruf Z. Kita layan kereta api dahulu. Lepas layan kereta api, dengan pengalaman yang saya mengajar, itu selepas itu jangan kita ambil yang barisan kedua. Jangan ambil barisan ketiga. Kita ambil barisan keempat. Kenapa saya ambil bahagian ini? Apabila murid tu mengeja, dia lihat gambar, dia tahu macam mana nak eja. Dia tahu suku kata yang dia kena develop. Dia kena eja tu suku kata apa yang dia nak bunyikan. Baju, baju, baju. Jadi dia harus mengeja suku kata yang mempunyai bunyi baju. Jadi ia sedikit sebanyak membantu murid tu, taklah macam panik sangat kan. Alamak, nak eja apa, nak apa. Sebenarnya dia membantu, dia bagi gambar. Dia tahu dah nak eja baju. So, B, eba, J, uju. Baju. Sebab dia dapat panduan daripada gambar. Macam tu juga dengan bapa. Dia dapat gambar bapa. Dia tahu dia kena eja bapa. Ni warna biru. Dia kena tahu dia perlu eja suku kata yang bunyi biru. Macam tu juga dia nampak gambar buku. Dia tahu dia kena eja suku kata bunyi buku. Okey. Ini yang mula-mula tadi, ingat ya. Mula kereta api, lepas tu kita lompat pada
bahagian ada gambar. Ketiga, kita patah balik naik atas ni, jalan kereta api ni. Lepas tu barulah kita baca petikan pertama. Sebenarnya ni kita pergi ke muka surat belakang tau. Mula kereta api. Lepas tu dah habis kereta api, kita jalan kereta api yang ada gambar. Ya, lompat ke sini. Kereta api yang ni pula, kereta api yang ni. Sampai Z. Okey, sampai belakang. Okey, kereta api yang ada gambar ni sampai ke pizza. Kita patah balik ke hadapan. Kita baru baca jalan kereta api ni. Sebab jalan kereta api ni tak ada gambar. Ya. Kalau dia dah boleh eja, dia tak payah mengeja, dia boleh bunyikan 10 kata, lagi bagus lah. Itu macam tu juga, dia akan terus ke muka surat belakang. Terus ke muka surat belakang. Dah sudah yang itu, kita patah balik, pergi ke baca petikan ni. Petikan ni lebih mudah daripada petikan yang bawah. Kita baca yang ini, kita jangan paksa dibaca bawah. Sebenarnya itu yang step yang kita kena tahu. Kita baca petikan ni, kita baca, dia dah dapat ni, kita boleh tarik, kita right, kita pergi ke belakang. Kita baca yang ni pula. Begitu juga dengan huruf C ni. Petikan ni lebih mudah dengan petikan di bawah. Kita jangan ajar daripada atas ke bawah, budak tu tertekan. Sebenarnya dia dah bagi petikan yang mudah. So kita ambil yang mudah-mudah dulu. Lepas ni petikan ni, dia beralih kepada petikan ni. Petikan ni juga mudah daripada petikan di bawah. Kita bacakan bahagian itu sampai belakang. Okey. Sampai sini. Jadi bila dah tamat kat sini, baru kita patah balik. Baca petikan yang bawah. Kita baca. Okey, seterusnya. Dah habis hingga sini. Barulah kita baca petikan bahagian 3 ni. 3 barulah kita baca petikan berdasarkan gambar. Dan juga ada soalan, kita ada sesi bersoal jawab dengan anak murid itu sendiri. Saya rasa itulah perkongsian bagaimana kita nak guna buku Bacalah Sayangku. Dia kena gunakan macam tu. Jadi kebanyakannya guru banyak yang tak tahu, dia mengajar daripada atas ke bawah. Macam budak tu tertekan jugalah kan, daripada atas ke bawah sebab dia belum tahu asas. Dia dah di-pressure, dah diberi tekanan untuk membaca ejaan-ejaan yang susah. Jadi dari segi pengalaman yang saya mengajar, macam itulah step kita gunakan buku Bacalah Sayang. Okey, sekian. Jika ada apa-apa kekurangan daripada penerangan ni, kalau nak tanya, boleh PM saya. Thank you.